Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So, pagi ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So, apa pun Zul amal aku tumpu untuk ini adalah ciri-ciri Bitcoin apa yang dah berlaku di selepas announcement daripada Fed untuk awal pagi tadi dalam kuartal 3 atau 4 jam tadi untuk kita awal pagi. So, apa pun dah berlaku ini dah announcement, nanti Zul akan ulaskan apa seperti yang Zul beberapa sikit yang point yang Zul dapat. Seperti kita hanya ambil kuartal Bitcoin aja untuk kata menentukan apakah long term punya pergerakan market berdasarkan Fed punya announcement. So apa pun nanti kalau anda nak tengok aku kata di manakah aku kata video-video aku kata Fed yang kata pengumuman tu, so anda boleh pergi kat sini. So senang anda pergi ke aku kata cbnc.com. So bnc.com akan anda tengoklah banyak aku kata video-video mengenai aku kata Fed aku kata announcement tu awal pagi tadi. So di situ anda boleh tengok lebih detail secara keseluruhan teks ucapan dia. Tu untuk pagi ni tu akan terangkan anda secara ringkas saja apa yang dah berlaku. So apa sebelum tu ada di ruangan komen. So, banyak yang kata tanya tu tapi jelas pagi ni tu tak kata tu tak sempat reply lagi. Pun semalam pun tu balik kerja pun sampai rumah pun pukul 1 pagi. So kata mandi-mandi kejap, aku kata pukul 2 tu tidur. So memang tak tempat lah tunggu jempau tu. Aku kata pau tu aku terpau pula Fed tu bagi tahu news. So apa pun pagi tadi tu bangun awal dah, and then kita tengok, and then tengok video tu. Now dia akan ulas sikit apa yang kita expected dah, isi penting yang kita perlu tengok dalam itu. So sebelum tu kan, let's go kita review dulu market di Coin Market Cap untuk Bitcoin, apa yang dah berlaku. Let's say sebelum tu review ni, maybe kita pergi ke Jerome Powell punya kuartal expected apa yang dia kuartal perkatakan. So kalau ikutkan sini kita ada beberapa poin penting. Kalau ikutkan anda boleh tengok sub ini, tapi anda boleh tengok inflation apa semua. Tapi untuk tu akan terang lebihkan kepada untuk anda, iaitu apa yang dah berlaku untuk di Bitcoin dan efek Bitcoin untuk pagi ni. Sebenarnya Bitcoin pun dah drop kepada 36k daripada 38 daripada 39k. Disebabkan apa? Nanti Zul akan terangkan. Mula-mula kita Bitcoin melakukan kenaikan dulu, now terkejatuhan sikit almost dalam 3k. So kenapa? So untuk berdasarkan news, untuk kata kalau ikutkan di first kali untuk yang mula-mula jempau kata adalah rate kata interest rate akan dikeepkan low. I mean keep zero, meaning kata tak akan dinaikkan untuk buat masa ini. So sebab tu kita tengok stock market awal-awalnya adalah melakukan kenaikan. Kalau kita boleh tengokkan di chart tu, iaitu DYX ada SPX. Yes, kita nampak kenaikan buat DYX. Yes, sini kita tengok ada kenaikan, maknanya kenaikan sedikit untuk awal-awal ucapan tu. Kemudian di pertengahan ucapan barulah kita ada sedikit kata uncertainty ataupun menyebabkan market berada di kata ketidakpastian lagi. Adakah ketidakpastian yang bagus? Nanti tu akan terangkan untuk anda macam market secara keseluruhan, dan hopefully untuk bukan saja short term dan juga untuk long term. So pertama kali kita tahu yang pertama adalah kita rate increase, bukan rate increase, interest rate keep below ataupun interest rate tak berlaku perubahan. So meaning good untuk market adalah good. Tapi apa yang berlaku expected untuk di meaning kita akan ada lagi kuartal money printing expected untuk next month ataupun next month, mana Januari, Februari. So Februari kita akan expected ada 30 bilion kuartal money printing lagi. Kemudian itu baru Februari. March nanti pun ada lagi. So itu yang pertama, tu normal printing money. So inilah bila printing money tu berlaku, expected apa yang berlaku di Bitcoin, kita akan expected akan ada good kuartal kenaikan untuk Bitcoin. Tapi ada kenaikan itu untuk short term ataupun long term. Nanti tu akan terangkan di chat. Kemudian apa yang berlaku selepas tu market tu drop disebabkan ada kata yang kita tengoklah kata interest rate. So interest rate ni kalau interest rate dia kita kata sekarang lah tidak melakukan kenaikan, tapi in future maknanya dia akan kata interest rate akan dinaikkan. Dan kata yang trik ialah dinaikkan tapi kata tanpa merisikokan kata labor punya market. Apa tu labor market kata kerja tu, meaning apa yang berlaku untuk kata nak terang kat anda, iaitu interest rate. Interest rate kemudian kita kata expected labor tu akan berkurangan tapi interest rate naik. Tu Fed kata apa, itu adalah normal, itu adalah baik dalam market punya. Walaupun kita dapat kita kata kenaikan interest tu naik, tapi kata labor itu berkurangan. So apa yang berlaku, interest rate naik. So apa pun nak tak nak, interest rate akan tetap naik. So bila interest rate nak naik, apa yang berlaku adalah kata back untuk ekonomi. So kemudian apa lagi, inflation well above the target. So apa kata will lebih above target. So meaning inflation next quarter inflation maknanya even kalau inflation ni kita expect bulan March nanti. So bila apa yang berlaku, inflation ni nanti kita akan akan melakukan kenaikan juga disebabkan apa, well more above target. So
Apa maksud tu, kita akan tengok akan ada kenaikan lah inflation tu, meaning untuk long term tu ada kemungkinan besar memang inflation tu kena naik. So kita bila kuota interest rate naik, inflation yang sepatutnya akan turut melakukan kenaikan. So disebab tu kita tengok bila market terus kuota dalam rate candle balik. So itu sebabkan itu first kita cakap hanya kuota mukadimah aja bagus, kemudian yang belakang-belakang terus ada tidak melakukan data yang kita tak nak tu, data yang lebih kepada kuota uncertainty artinya ketidakpastian di dalam market. So kita kena tunggu lagi nanti bulan bulan Mac untuk kita tahu berapakah inflation rate kita, untuk ikutkan inflation tu kita bulan 12 itu ke bulan 12 awal bulan itu kita tahu dah inflation rate dah. Kami cakap kata sepatutnya more kepada lebih kepada 7 ataupun tak lebih kepada 7 tapi dekat 7. So kita dapat apa 6.8. So hampir 7. So sepatutnya nanti bulan 3 kena sepatutnya more lah interest rate akan kata inflation lebih tinggi. Tu mesti not good untuk kata market. So kemudian apa lega juga dia kata kata yang tu nampaklah dia kata supply chain untuk ekonomi dia, supply chain dia akan terus berkurangan. So normallah kita kat mana-mana pun supply chain akan berkurangan disebabkan kita punya COVID. Tu kata banyak kata company kata yang reduce kata punya time production dan apa semua tu supply chain tu memang kena besar kat mana-mana pun. Tu itu nombor sebab kau tahu. Tu apa yang kita akan menyebabkan apa yang sekarang ni untuk current apa yang Fed announce untuk hari ini, apa yang dah jadi untuk dalam market, ia menyebabkan market dalam uncertainty. Aku kata dalam bahasa Melayu ni kita cakap ketidakpastian. So meaning kita tahu price nak naik ke naik turun tu. Tapi untuk measure ni bila price berlaku ni, aku kata bila aku kata market dalam ketidakpastian, market tend to more to drop ke bawah. So apakah akan berlaku Bitcoin? So cakap bila stock market crash, expected Bitcoin juga akan drop. So apa yang expected dari Bitcoin lah, expected kita akan hanya short recovery seperti cakap. At least kalau kita ada good pun sebelum bulan 3, expected kita akan ada recovery ke kita punya major support iaitu 58.60. Nanti tu akan terangkan di chart. Macam cakap, expected bila 8 berseluruh itu adalah masa terbaik untuk apa? Untuk zone lock tu punya setiap punya asset di dalam kata break even ataupun sedikit profit. So dalam 2 ataupun 3% profit untuk kita tampung kata fee. So meaning kalau price drop bulan 3 nanti expected inflation naik, kita akan expected ada huge drop. Tu dia drop je lah, expected mungkin aku cakap kita pun dah memang berada di 4 year circle. Expected now adalah expected tahun 22 adalah kita begin of ada kata bear market. So expected mungkin ada rally sikit kenaikan seperti aku kata tu terangkan nanti di chart sebelum ni iaitu 4 circle. Kalau anda tengok video tengah playlist ada kata crypto for beginner, ada tengok tentang 4 year circle tu. Bila 4 year circle tu anda faham macam cakap expected yes kita ada down ke 50 dan kita expect akan ada good rebound balik untuk test balik kita punya 20% daripada 20% kita high height 67 70 dan kita expected dalam 60 ke 58 untuk retest iaitu 20% daripada hampir dengan dia punya high. Kemudian kita akan berlaku aku kata drop lagi. So nanti di chat tu kan lebih untuk anda faham. So guys, let's go. Sebelum tu kita review dulu untuk di coin market cap ni untuk apa yang kata berlaku di chart. Oh sorry, so tak ubah ke dia punya kuota cam tadi. So walaupun hopefully anda faham berdasarkan yang explainkan tu. So nanti kalau anda tak faham nanti di Discord tu akan terangkan detail. So itulah poin-poin penting. Ada 3 poin penting sebenarnya, iaitu pertama kata yang awal-awal tadi interest rate di keep untuk sementara waktu. Interest rate di keep kan orang kata almost zero. Kemudian kita expected tak orang kata good, itu adalah bagus untuk short term, ialah bagus. Kemudian yang kedua apa yang kita expectkan interest rate akan dinaikkan juga. Tak nak interest akan naik tapi cuma ayat dia cakap tu interest rate aku kata walaupun interest rate naik tapi labor berkurangan, itulah bagus untuk company. So itu hanyalah aku kata short term tu. Seperti bila interest rate kita akan expected akan ada lagi kata drop mau ke bawah. So good news untuk yang pertama untuk short term. Yang kedua kita akan dapat untuk long term expected market still lagi yang kata dalam ketakutan ataupun expected akan drop lagi. Kemudian yang ketiga now adalah kita tak kata untuk news, sebenarnya untuk news kita perlu tunggu untuk earning result untuk earning result iaitu bulan 5 bulan 3 nanti January, February, March. So March expected untuk January, February, March bulan 3.
bulan Mac untuk earning, iaitu nanti kita ketahui lah inflation dia naik atau tidak tu. Seperti inflation itu pun dah hampir 7, 68. Tu seperti inflation akan naik lagi. So guys, let's go. Untuk pagi ni kita akan review market di Coin Market Cap dulu untuk review. Kemudian kita akan pergi ke Bitcoin, apakah berlaku di Bitcoin, apakah projectile berdasarkan news, dan kita tengok support dan resistance kita yang perlu kita monitor. So first kali kita akan tengok di di Coin Market Cap. So untuk coin market cap currently total market berada still lagi tak berlaku perubahan, macam uncertainty nak zoom bahasa Inggeris nak sebut, kadang terbelit, kadang nak sebut tu tak keluar. Tu ketidakpastian dalam market. So apa yang berlaku di crypto pun dalam 1.6 tu tak berlaku berubah daripada tengok hari Jumaat lepas, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Hari ni dah hari Khamis tak berlaku perbarang hanya kuartal sideways. Macam cakap, expected whatever price antara 40 dan 30 tu takkan ada sebarang traction. Even di 40 mungkin tu akan jual sikit, kadang di 30 tu akan buy sikit. Itu saja yang tu akan buat dalam market untuk kuartal long term. And short term, yes, tu ada share kan beberapa level. So Bitcoin 1.6 tak berlaku perubahan, volume 111, kemudian BTC still lagi dalam 42. So seperti untuk summary kita tengok kat sini aja. Tu total market drop 0.3, quarter volume bertambah 99%, quarter drop. So mini expected malam je quarter sikit je, dalam berapa je, so meningkat akan banyak lah volume. So mini kita walaupun persen jatuh, drop ni expected akan effect. Sebab tu kita tengok Bitcoin untuk awal hari ni kita tengok kalau anda pagi ni, kalau anda tengok baru pukul 6 pagi tadi, tu tengok pun quarter Bitcoin pun dah drop daripada 59 ke quarter 5, 39 ke 36. So mini 3000 dropping. So let's go harga semasa. So Bitcoin sekarang berada di 36. So mungkin tu akan refresh juga untuk data terkini. So untuk di Bitcoin currently berada di 36.8 berdasarkan ketinggalan malam 39. So ramai kata nak buy tu cakap kawasan ni bukanlah kawasan untuk good untuk anda transaction. Ni macam anda nak buy ya dalam tengok, sebab price naik sebenarnya bukanlah. So dia kata buy kawasan ni. So itu kan terang dia chat lebih detail. Tu Bitcoin 36.8, 0.3, Ethereum 2.4, and expected lain semua sedang melakukan kuartal Bitcoin hanya sideways je kawasan ni. Drop sikit, expected ada drop, dan yang kedaikan Cardano 3%, still lagi kuartal below tu punya average, iaitu average 1.1 tu 1.08 hanya kuasa tak sampai 2 sen lagi. Tu meaning hanya loss sikit je kuartal Cardano. Kemudian expected semua sedang melakukan dead candle disebabkan Bitcoin still lagi dropping. So untuk market tu sego kita pergi ke chart untuk detail di Bitcoin apakah akan effect berdasarkan Fed news tu, current market dan expected untuk short term dan long term punya movement di market. So first kali kita akan pergi ke the Bitcoin BTC USDT, tengok apa yang dah berlaku untuk market untuk semalam. So untuk yang ni, kalau anda tengok ada ni, tu dah share kan, ikutkan di Discord semalam tu ada share kan tu punya ni, sebelum tu tidur semalam tu share kan untuk anda support dan resistance yang perlu anda monitor. Tak lepas ke? Oh lama tak lepas kat itu. Sorry tu tak lepas. Mungkin dia kata tu punya tu tekan dah, mungkin tak lepas. So apa pun kat ni mainnya nanti tu kat minim pagi ni tu akan terang je. So apa yang tu sharekan malam iaitu first untuk berdasarkan data. So belum dirempak Fed melakukan calculation announcement lah, tu dah bagi kat announcement untuk bagikan sebelum pun dia cakap iaitu berdasarkan RSI. Sebab tu cakap stock RSI dah pun be ready untuk drop bila masa saja. Yang tak drop hanyalah kuartal RSI. RSI yes naik kepada 450, good, tapi apa berlaku dah berada di bawah balik 50. So tak ada good momentum untuk naik atas. So ini apa berlaku, dia expect akan berlaku seperti ni. So kini akan return balik ke oversold. So bila berarti return balik ke oversold, so apa yang berlaku, expected price akan drop balik. Now dah begin bawah balik 50. Now expected untuk hari ni, hari Jumaat, kita akan more effect untuk Asia. Hari ni Asia baru bangun. So kalau siapa yang alert new dia akan jaga. Tapi kata Asia baru awal pagi, so expected nanti dia akan baru tahu data-data the Fed tu. Now expected price akan more drop ke bawah. So drop sampai mana, expected untuk currently kita akan ada resistance, swing low, the swing high, support, swing low to swing high. Kita akan expected support ni. So expected untuk Bitcoin, kalau tengok movement ataupun momentumnya, sekiranya Bitcoin break kita punya minor support ni, iaitu price expectation dalam 34, expected dia akan drop lagi, expected ke 32, expected 32 yang cakap 30 ni walaupun support, tapi 32 ni hanya yang kelah expected hanya kata small support saja. No, expected kita akan ada lagi 31 dan major support yang ada di major support yang sebetulnya lah di 30. So major support lah baru kita akan start buy. So untuk ni biarkan, kalau rebound dia sebagus, tapi yang cakap berdasarkan news kita expected akan ada good, kita akan ada expected price akan drop balik ke bawah. Tu untuk long term, tapi untuk short term pun boleh kita akan ada sikit rebound. So rebound pun nanti tu akan terangkan.
So let's go kita pergi check. So ini adalah di Bitcoin. So apa yang dah berlaku untuk hari ni. So ini yang tu mention kan, itu RSI. So, untuk dalam 2 ataupun 2 hari ni 2000 ni dia akan terangkan kena macam mana nak baca RSI. So hopefully anda faham. So untuk di kuartal stock market ni apa yang berlaku, nanti tu akan remove dulu yang ni. So apa tu expectedkan ialah kita still lagi expected untuk Bitcoin because ada uncertainty, kata tidak kepastian di dalam market. So apa yang berlaku, kita akan expected price, expected akan range lagi dalam kawasan 40 dan 29. So sampailah bulan 3. Sebab apa? Macam cakap lagi, news yang kita tunggu Fed dah penuh. Now big news yang kita nak untuk penentuan untuk lagi yang kata ada big impact untuk market, iaitu bulan 3 nanti. So ini apa yang berlaku, kita akan expected untuk Bitcoin possibility untuk ada akan buat sideways kawasan ni sampailah bulan 3. So bulan 3 sampai mana? Expected bulan 3 February kalau ikutkan daily. So bulan 3 kita akan expectedkan ini bulan hari ini. So bulan 3 dan April, March kita tengah bulan. So expected dalam kawasan ni kita akan ada range lagi untuk expected Bitcoin hanya buat sideways kawasan ni. So sideways adalah good, penting expected kita akan jumpa seperti kawasan ini. So itulah kata di Bitcoin. Dan kita tengok untuk pergerakan untuk apa yang saya sepatutkan kenapa naik 68 kata 58 60. So apa yang kita tengok sekarang ni untuk currently untuk short term ialah kita nampak good interest rate stay dekat kosong. So ini kita perlu tunggu bulan 3. So apa yang berlaku, sama ada Bitcoin akan hanya buat sideways di kawasan ini ataupun kita akan ada good rebound. Untuk mencakap kita akan expected price boleh naik rebound untuk recovery break ini naik sampai kita punya major resistance, iaitu di kawasan kuartal 55 dan kuartal 60k. So cakap belum box ini belum valid disebabkan kita ada low. Now kita ada low baru. So now kita akan tengok kata major resistance currently swing high to swing low. So resistance box kita drop sikit je. Sebab apa, sebelum ni kita ambil daripada 35 dan daripada 32. So drop sikit, jatuh sikit. So expected dalam kawasan sama juga 6 lebih kurang kata range tu 55k ke 61k. So mini apa yang terbaik untuk Bitcoin berlaku, kalau sekiranya ini berlaku, inilah apa yang anda patut buat. Untuk zone ni, inilah zone yang akan buat, iaitu macam cakap tadi, expected price kena berlaku recovery. Don't before kata jangan promo market. Cakap kita dia dah buy kawasan ni, just dia tak buy kawasan 35 30. Cakap dia akan hanya buy bila price tu kawasan 30, baru dia akan letak duit dalam buy new Bitcoin. Sebab apa, risk management adalah terbaik di 30. Sebab apa, tu dah buy sebelum ni di kawasan support iaitu di 40, di kawasan 40k. Tu dah buy almost 3000 Bitcoin kawasan ni. Now drop tak apalah, biarkan tu takkan buy lagi, tu takkan put tu punya money modal dalam kata risk lagi. So kalau dia nak tu, kalau senang cakap, kalau Bitcoin nak duit tu, please drop ke 30 barulah buy. Tu kalau naik tak pasal, naik tu akan expected akan recovery balik di 40k. Melakukan keuntungan balik. Sebab apa, expected tu dia akan ada good rebound. Ini sekiranya kita dapat berlaku pergerakan good rebound ke kata ke support ni, apa yang anda perlu buat ialah set setiap anda punya kata coin berada di dalam kata at least break even ataupun sedikit profit dalam kata 2% ke 5% ke atas. So apa yang berlaku dia, hopefully ini berlaku hopefully ini berlaku adalah opportunity untuk those save kan tu punya modal, iaitu at least kalau market terus drop ke bawah, expected kita kan bearish market tu 3 tahun. So meaning at least dia dapat keluar market dalam sebanyak keluar market untuk at least break even ataupun dapat dia punya modal. So itu tunggukan, inilah yang terbaik peluang. So sekiranya price tu naik, kalau break lagi, yes kita akan naik atas, tapi kita ada opportunity untuk berlaku. Jadi kalau macam bearish market sebelum ni juga, sebelum ni 4 year circle, kalau ikutkan sebelum ni 4 year circle, kita akan tengok nanti tu akan tunjuk balik, iaitu kita akan ada expected untuk higher low. So itu apakah higher low kalau ikutkan di kuartal sebelum ni. Ini kalau kata dia punya kuartal circle punya chart. So apa yang berlaku, kita akan expected price drop macam ni sama seperti ni 40 dan 5%, kemudian price akan regain balik sampai ke major resistance, kemudian barulah kita akan drop ke dalam permulaan dalam bearish market. So tahun ini adalah tahun 2028. Expected sama juga tahun 2022 adalah sebenarnya tahun ikutkan 4 year circle adalah tahun permulaan kita punya bearish market. So tahun pertama expected kita akan ada bank bawah, kemudian kita akan pergi naik balik. So naik itu hanya price hanya buat higher low saja. So bila higher low, apa yang berlaku, price akan expected barulah akan start kita punya bearish market. So ini adalah last opportunity untuk kita exit dalam market. So apa yang berlaku, sekiranya ini berlaku, apa yang tu buat, inilah quarter plan terbaik untuk tu, iaitu untuk membuat dia punya set dia punya segala TP di kata dia punya stock loss di kawasan profit. So apa yang berlaku ni, expected current low macam cakap tadi, expected swing high to swing low. Daripada swing high ini
ke swing low ini kita sepatutnya major resistance kita berada di kawasan 55 dan 1. So ada kemungkinan sebelum bulan 3 kita akan sepatutnya ada untuk awal tahun ni, maybe bulan 3 pun maybe melajak lagi sepatutnya bulan ni kita sepatutnya ada good bound untuk sepatutnya major resistance dan sepatutnya kita akan ada sekiranya fail itu mencakap complete lah tu punya quarter pattern sebenarnya iaitu wave yang ni iaitu 5 point kita 6 point 1 2 3 4 5 dan 6. Sebelum ni cakap 5 tu tak semestinya sampai atas ni, dia boleh juga sampai di kawasan ni untuk confirmation more confirmation. Tu kita tak perlu tunggu break ni, kat sini pun kita dah confirmation iaitu price dah buat high high dan high low. So ini pergerakannya high high, lower high, high low and seperti lower low. So ini bearish market. So itulah Bitcoin. So inilah opportunity untuk nampak kita ada opportunity lagi untuk dia punya at least lock dia punya portfolio dalam dia punya profit saja tu. Maksudnya kita akan guna profit itu untuk buy di bawah. Opportunity yang tu nantikan iaitu bearish market selama 3 tahun. Kita boleh buy collect Bitcoin dan Ethereum sebanyak mungkin. So di Bitcoin, so hopefully itu yang data yang dapatkan di chart. So untuk kata cakap untuk shortly, yes untuk shortly sebab apa kita boring macamlah kita dah letakkan beberapa level ni. So level ni anda boleh siapa yang kata di Discord channel tu boleh dapatkan link kata di link trading view chat ni. So anda tak perlu chat, anda boleh copy dan lihat dan copy je apa yang tu ada ni. Sebab apa tu dah on pun tu punya kata iaitu sharing mode di trading view. So link ni akan ada di dalam Discord channel. Untuk aku kata summary apa yang ada iaitu kita ada di 40 major support, major resistance dan 30 major resistance. Kemudian di tengah-tengah kita ada kawasan 36 dan 34. So price kawasan ni, so naik kawasan ni sedikit kita seperti akan kuartal di 37 dan 39. So ngam-ngam saja price almost sampai ke tu punya 39.2, almost sampai kemudian drop sikit, terus drop balik. So apa yang berlaku ni seperti mungkin akan ada good sikit rebound untuk expected drop sikit, kemudian naik balik untuk 40. Bulan barulah kita akan buat lagi price quarter uncertainty, so ketidakpastian expected akan drop. So sama ada dia akan melakukan quick rebound ataupun expected dia akan buat sideways dan kemudian terus drop ke bawah. So ini yang tu tak nakkan. Hopefully kita ada sebelum kuartal bulan 3 nanti kita expected ada naik dulu, naik expected test ni tu boleh set tu punya stop loss dalam profit. Kemudian kita akan drop balik, kita sepatutnya kita akan exit market untuk dia punya. Kemudian tu akan tunggu untuk 4 year skirt untuk last support iaitu di kawasan 26k ke 20k. So itulah quarter bear market price untuk kita akan tunggu expected good opportunity untuk memang tu tunggu kan. So guys, itulah di Bitcoin untuk hari ni. Anda faham ke manakah pergerakan market so untuk short term dan long term. So untuk short term kita akan possibly akan tengok untuk Bitcoin melakukan ada semua sideways untuk tunggu next news bulan 3 nanti. Ada seperti ada good rebound untuk di Bitcoin. So untuk di 4 hours kita akan kalau nak tengok good rebound apa, untuk currently kita belum lagi buat high extra skill lagi buat untuk pergerakan di 4 hour. High low, lower low, expected masih lower low tu. At least kita nak break yang ini pun belum mampu lagi, iaitu break di kawasan yang ini. Sebab tu kita ada bound 39. So untuk kali ni cakap expected ini tu tak ada buat sebarang pergerakan. Sebab apa kalau ada jual kawasan ni pun kawasan akan masih bukan good untuk anda jual atau sell. Untuk price ini adalah whatever kawasan 40, anda boleh jual sikit. Kita kat 40 ni kita akan ambil cuti, iaitu di kawasan 40 kita akan jual, kawasan 30 akan kita buy. So ini macam juga ni dah target pun kalau berikan sampai kawasan 40 ni, dia akan jual sikit 20% Bitcoin. Kemudian expected kalau ada naik, lah yang hold tu akan untung. Expected kalau dia ambil opportunity adalah untuk berlaku di bawah kawasan ni, ada kata sideways kawasan ni iaitu antara 40 dan 30. Sampailah bulan 3 untuk kita expected barulah news kita keluar. So expected bulan 3 news, so expected interest rate naik lagi. So sama ada Bitcoin buat recovery dulu ataupun sideways kemudian drop lagi bawah. Expected kalau Bitcoin sideways, bad news kita sepatutnya macam lah bearish market, expected terus drop bawah. Meaning kita tak ada opportunity untuk price to rebound dulu ke buat higher high, higher low. So itulah kuota expected Bitcoin boleh berlaku di chart Bitcoin. So secara ringkas, short term yes kita akan ada good recovery sikit untuk Bitcoin mana. Price expected kalau yang terbaik adalah di kawasan 658. Tapi untuk long term tu still lagi nampak price masih lagi terperangkap dalam bear trap. So, aku sorry adalah bull trap ataupun bukan bull trap. Kita masih lagi dalam terperangkap dalam bear market. Sebenarnya selagi disebabkan kita dah drop kawasan ni, now kita lah officially dalam bearish market. Kalau the rebound ni akan keluarlah ayat iaitu bull trap. Sebab tu cakap tu expected tu akan TP sikit 20%, kemudian tu akan lock tu punya
kuarter tu punya segala tu punya coin dalam profit. So guys, itu aja untuk pagi ni. Hope dapat membantu anda. So apa pun nanti siapa kuarter macam biasa untuk malam ni tak ada review sebab apa tu kerja malam ni. So seperti anda jumpa lagi untuk anda esok hari Jumaat. So hari Jumaat esok tu akan buat review pagi tu sebab tu cuti. Tapi apa Jumaat pun esok pun tu ada benda something lah untuk diuruskan. Tapi tengoklah macam mana kalau kuarter deal tu jadi sebenarnya. Tu akan pergi ke KL kejap. Kemudian kalau tak jadi tu memang tu akan aku stay kat rumah je. So memang kita boleh buat analisis. Dan tu akan bersama-sama anda Discord sepanjang hari. So guys, itu aja untuk pagi ni. So please like, please subscribe, share kepada kalian. And then siapa yang nak join tu punya YouTube membership. So macam biasa, klik button join. Kemudian seperti bila anda buat transaction, cari tu punya home and video ni. Seperti anda akan nampak tu punya, iaitu membership. Dalam membership ni akan ada tu punya link ke Discord. Kemudian untuk playlist, anda tekan playlist. Untuk playlist ni ada Crypto for Beginner. Dalam ini anda tengok Crypto Cycle. So untuk anda memahami pergerakan Bitcoin ataupun Fourier Circle, anda boleh tengok kata Crypto for Beginner. Dalam itu ada 3 video yang anda boleh tengok untuk tengok apakah Fourier Circle, kemudian current punya market movement ataupun expectation. Guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada klien. So ini hopefully kita jumpa lagi. Hopefully pula memang kita akan jumpa lagi untuk pagi besok. Untuk pagi besok hari Jumaat untuk cuti. So anda boleh jumpa pagi dan malam tu. Seperti nanti kalau tu ada rumah, kita akan boleh buat movie, kita akan buat live tu apa pun nanti kita tu akan updatekan di Discord. So guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa like, subscribe and hit notification. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.